Dah boleh start kan? Ada berapa orang lah ni? Tak nampak dah pula participant ni. Okey, kita ada 128 orang. Boleh mulalah kot. Boleh mula lah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua Encik Iqbal dan juga semua pelajar-pelajar yang ada di dalam sesi online pada pagi ni lah. So, ada daripada program apa? Boleh saya dapat respon tak daripada pelajar? Saya dah tak nampak dekat sini ni, nak panggil nama. Dari program apa senyap je ni. Tak ada siapa sudi nak jawab ke? Daripada apa tu, Doktor? Apa tu? Oh, dia memang dia Program dia ni ada program apa? Ada tu SR243 DA272. Itulah sebab saya tengok dalam list tu ada yang campur degree diploma. Alright. Okey, dia orang tak boleh respon kat feedback ni. Macam mana? Dia orang boleh jawab tak dekat sini? Boleh kan? Boleh dia jawab dalam chat. Alright. Okey, macam tu saya teruskan je lah. Okay. Selamat if ada student yang daripada diploma ke ataupun daripada ex-diploma UiTM ke. So, saya ucapkan selamat kembali ke UiTM. Dan kalau ada student yang memang ini adalah first time join UiTM, selamat datang juga. Okey, saya akan berikan taklimat berkenaan dengan pembelajaran secara ODL dan juga konsep adab. Tapi minta maaf saya terlupa pula nak tukar semester kat sini. Okey, nama saya Siti Nur binti Din. Saya adalah koordinator unit hal ehwal kurikulum ataupun nama pendek dia UHAC satu unit di bawah bahagian hal ehwal akademik di UiTM Cawangan Perlis ni. Okey, so apa yang UHAC ni buat secara asasnya adalah dia menguruskan dan manage the kurikulum yang disediakan ataupun yang ditawarkan di UiTM Perlis. Contohnya maksudnya pelan pengajian you all tu siapa yang monitor dan manage dia adalah salah satunya daripada unit UHAC ni lah. Dan yang membantu dalam proses nak dapat akreditasi pun UHAC terlibat secara langsung So ini adalah tapi ni dah tak ada dah ni welcome to UiTM Perlis ni. Dia ada welcome yang macam baru nanti dia welcome yang baru So lepas ni you all dah datang ke UiTM Perlis ni boleh nampak lah welcome tu dah tak ada dah yang ni. Okay. So UHAC yang saya kata tadi ada 5 bahagian iaitu kurikulum akademik saya dah explain tadi and then akreditasi. Akreditasi ni apa? Akreditasi ni secara mudahnya adalah kalau program yang awak ambil tu contoh SR245 SR243 so kalau program yang awak ambil ni diakreditasi maksudnya diiktiraf oleh MQA Agensi Kelayakan Malaysia ni. So ada setengah company kalau dia tengok program tu tak diakredit so dia tak nak ambil kerja tau. So advantage ni adalah kalau dia tengok ada SR243 dalam MQA punya senarai so dia nak ambil you all untuk bekerja di institusi dia lah, di tempat dia. Okey, kalau yang tak ada akreditasi ni dia macam dia rasa was-was juga sebab tak tahu you all punya program ni berkualiti ke tak berkualiti. So kalau ada akreditasi meaning that the program is berkualiti Okay, and then pembangunan program baru dan yang lain-lain tu lah. Okay, ini adalah carta organisasi UHAC. Okay, dan diketuai oleh atasnya adalah Profesor Teknologis Dr. Muhammad Azlan, Muhammad Islak Timbalan, Rektor Akademik. Okay, so saya di bawah Dr. Azlan lah, and then di bawah saya ada 5 lagi penyelaras yang membantu dalam menguruskan the curriculum. Okay, so saya laju-laju je sebenarnya. Apa tu Education 5.0? First of all, sorry suara saya tak sedap macam Cik Iqbal tadi.
bukan level-level DJ so jangan mengantuk ataupun jangan you all buka je Webex ni lepas tu you all tidur. So at least you all dengar je. Sekurang-kurangnya you all dapatlah sedikit info apa yang berlaku dekat UiTM ni. Okay. Okay. Education 5.0 ni adalah a learning centric ecosystem that is sustainable, balanced and principle driven by values, powered by intellect and afforded by new education technologies. So dia sebenarnya melibatkan kita punya values, you punya values dan menggunakan teknologi yang ada pada masa kini lah. So tapi dia kata it's not about teknologi semata-mata, tapi kita yang menggunakan teknologi itu. Kalau teknologi memang dah canggih lah, tapi kita tak canggih pun masalah juga kan. So kita pun kena canggih dan boleh menguruskan teknologi itu. So kita tak maulah orang yang terlalu ketinggalan dengan teknologi, dan kita tak naklah teknologi itu pula yang macam overshadow kita punya kebolehan, tak nak. So kita mesti seiring. Okay, and then Education 5.0 ni dia sebenarnya datangnya daripada sebelum ni dia dah ada konsep Education 3.0, Education 4.0, tapi dia dah tambah baik, dia pergi kepada Education 5.0 yang mana dia menerapkan learner driven learning and then learners as agent of their own learning. Learner ni yang awak sendiri yang manage you punya education yang ada di UiTM ataupun mana-mana institut pengajian tinggi yang ada kat Malaysia ni. Sebab kalau macam dulu kan kita macam zaman saya tu masuk kelas, kita salin nota, balik that's it. Lepas tu kita tunggu untuk sit for an exam saja. Okay. Tapi sekarang ni you as a student, awak mesti boleh manage you punya masa untuk sesuaikan bila masa you nak buat assignment dan bila masa you nak study for the test. Sebab pembelajaran pada masa kini bukan hanya pergi kelas dan masuk untuk ambil exam. Tak, sebab dia ada banyak lagi assessment yang melibatkan yang memerlukan penglibatan you all dalam nak achieve sesuatu objektif bila you all masuk kelas. Okay. And then learners as partners ataupun collaborators. Di dalam kelas akan ada two-way discussion. Maksudnya bukannya awak masuk dan duduk diam-diam dengar lepas tu balik. Tak. So, dia akan ada various activities semasa dalam kelas. And then seamless learning not bounded by weeks and semesters in location. Personalized learning pathways, professors on demand. So benda ni sebenarnya contribute to the Education 5.0. Okay. Dan di dalam Education 5.0 ni, dia sangat menekankan kepada nilai-nilai dan pemikiran masa depan. Okay. Dia nak kepada etika you as a student. Kita tak nak kita jadi orang yang terpelajar tapi etika kurang. Betul tak? Kita tak nak kita jadi orang yang bijak pandai tapi adabnya tak ada. So kita mestilah jadi orang yang bijak, pandai, beretika pada masa yang sama dan mempunyai sifat nilai-nilai murni. Tak nak rupanya dia gangster jalanan tapi at the same time dia as a engineers tapi attitude dia teruk. Kita tak nak macam tu. And then di dalam Education 5.0 juga dia sangat menekankan kepada qalbu. If last semester saya bagi talk ni secara face to face saya kata at least you have something or some words yang you boleh remember daripada taklimat yang saya bagi ni. And then at the end of the session tu semua pelajar jawab qalbu. Itulah yang diingat daripada taklimat Education 5.0. Okay, so kita terapkan di dalam Education 5.0 ini adalah pembelajaran berasaskan qalbu. Qalbu tu apa? You tahu tak qalbu tu apa? Semak balik. Tahu tak apa tu qalbu? And then dia juga pada praktikal dan juga kepada penghayatan pengetahuan. So dia mestilah bila you all masuk kelas belajar you all faham dan later on bila you all kerja you all boleh
praktikkan segala ilmu yang you all dah belajar dekat di dalam kelas waktu, tak kisahlah ambil BA ke SR ke, you all dah belajar apa konsep-konsep untuk kecergasan for example. And then what are the business strategies contoh. So bila keluar nanti you all boleh apply dah. Bukannya masuk, pergi exam, okey baling ilmu tu campak dia jauh, tak. Kita kena faham dan boleh amalkan ilmu yang you all dah belajar. Okey, so apakah yang penting di dalam Education 5.0 kita nak bentuk sasiah pelajar yang dapat memastikan bahawa kebajikan dapat dihayati dan diamalkan oleh pelajar dalam kehidupan seharian. Sebab UiTM apply this Education 5.0 sebab kita nak hasilkan sistem pendidikan yang berkualiti. Sebab apa? Nak pastikan graduan yang dihasilkan daripada UiTM ni semua yang lepas ni kalau tak dapat kerja, at least dia boleh jadi businessman, dia boleh jadi bidang ceburi pelbagai bidang lain yang tak semestinya masuk program SR, keluar akan jadi jurulatih ke for example. Tak semestinya macam tu, tapi at least keluar you all boleh kerja dalam bidang-bidang lain juga. Okay, and then yang penting kita boleh, you as a student boleh manfaatkan teknologi yang serba canggih sekarang memang sangat canggih, and then you yourself know what is your mission dalam hidup kan, nak kenal ditulis kat sini mengenali diri. So apakah tujuan awak datang ke UiTM, enroll to that particular program, ambil course tu awak nak jadi apa sebenarnya. Bukan macam dapat offer masuk UiTM, okey masuk ATM, pergi belajar, lepas tu keluar tak tahu nak jadi apa. Tapi sebenarnya you dah kena tahu dah, okey saya nak jadi apa, keluar ni kenapa saya masuk ATM, kenapa saya nak belajar, nak ada pendidikan yang tinggi, betul tak? So know yourself, know what is your mission dalam hidup, and then menghargai kemanusiaan dan juga alam. At the same time kita tak bolehlah abaikan persekitaran kita, the environment dan juga sebenarnya family, semua tu termasuk dalam kemanusiaan dan alam sebab kemanusiaan ni awak tahu apakah matlamat parents awak hantar awak masuk UiTM. So benda-benda ni akan membentuk satu kehidupan bertamadun yang sejahtera. Kita tahu apa tugas kita tahu apa orang-orang sekeliling kita nak, okay, and then kita gunakan teknologi untuk pastikan kehidupan yang bertamadun dan sejahtera. Kita tak mahu hasilkan seorang technician ke, teknologis ke ataupun engineers ke, dia dah hebat dah tapi dia tak peduli orang-orang sekeliling dia tak peduli family dia tak peduli persekitaran, itu yang environment semua rosak dan tengok kehidupan manusia sejagat macam mana. Okay, itu dari skop yang lebih besar lah. Alright, so ada 5 bidang dalam Education 5.0. Dia kata bukan sekadar nak dapat grade yang baik je, maknanya awak bukan aim awak datang sini okey nak dapat 3.5, nak dapat 4.0 for flat, tapi pribadi awak teruk, awak tiru orang, awak masa exam awak menipu, awak bawa toyol ke ataupun nota ke, sorok dalam tandas. Tapi kita tak nak macam tu kita nak awak berjaya dan at the same time sahsiah awak pun tip-top. Alright, and then membentuk ruang untuk belajar dan mereka cipta. So kita dah sediakan all the facilities di UiTM, walaupun mungkin adalah sedikit kekurangan di sana sini, tapi insyaAllah that is the best for you untuk awak gunakan, untuk awak adapt dengan situasi dekat sini, untuk awak belajar dengan dan menjadi pelajar yang cemerlang. Okay, and then penyediaan tugas yang isi pembelajaran yang mencabar. Sekarang memang kalau you all pernah masuk diploma dulu, nak buat assignment pun sebenarnya sekarang senang sebab ada ChatGPT kan, pernah dengar ChatGPT. So kita ada teknologi, tapi macam mana awak nak manage teknologi tu untuk maksud saya janganlah menggunakan sewenang-wenangnya sampai
test, buat online test ke, buat online quiz pun awak meniru macam tu. So sebenarnya dia merangkumi kelima-lima aspek ni tau. Ada teknologi dah, tapi macam mana nak disiplinkan diri awak bukannya dengan nak meniru, tapi nak gunakan tu untuk membantu saja you all dalam menyiapkan sesuatu tugasan yang pensyarah bagi nanti. And then penerapan budaya pembelajaran berasaskan kepada nilai. Nampak tadi saya mention pasal kolbu, and then awal-awal tadi pun saya mention pasal nilai. Sekarang ni pun ada teras dia, iaitu berasaskan kepada nilai. Again, kita nak hasilkan student yang mempunyai sasiah yang baik. Kita tak nak, sebab masa masa COVID hari tu kan, buat online test kan, tapi saya tak tahulah kat mana integriti pelajar tu dalam memastikan supaya dia tak meniru sewaktu test tu kan. So nilai is very important nowadays. Kalau you all tengok dekat social media pun dia panggil netizen tu nilai juga. Okay, tu ada apa nak tanya ke? Alright, so ini yang saya kata tadi, bukannya masuk kelas mata-mata nak dapat grade yang bagus saja, sebab dia kata I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand, I think, I discover, I feel, I value, I share, I give. So kalau you all pegang pada ini, setakat awak dengar, lepas tu esok lusa boleh lupa kan. Setakat kita tengok saja sekali lalu, so kita boleh ingat. Lepas tu, tapi kalau awak buat sendiri, maksudnya awak pergi kelas and then you do yourself, buat nota sendiri, and then buat exercise sendiri, bukan semata-mata awak tiru dan awak faham, benda tu akan membantu supaya awak dapat faham sebab awak buat sendiri benda tu. Contoh soalan matematik, siapa pernah belajar maths dulu, dia tak boleh tiru. Kalau awak tiru jawapan daripada kawan untuk latihan, lepas tu nanti awak masuk exam, awak tak boleh jawab sebab awak tak faham. So you need to do, then you boleh understand. And then I think, I discover. So bila kita pensyarah bagi assignment, awak berfikir, so awak bolehlah discover new information, new knowledge, bukan setakat yang pensyarah ajar dalam kelas mata-mata. And then I feel, I value. Okay, so awak faham konsep atau teori yang pensyarah ajar tu, so you boleh value the knowledge. And then yang paling penting last sekali adalah bila awak share knowledge tu, sebenarnya awak akan dapat lagi banyak. Bila awak share, student kawan lain tak faham, awak share dengan dia, awak explain dekat dia, sebenarnya dengan kaedah tu awak dapat lagi banyak knowledge yang awak dah belajar sebenarnya. Okay, so next section adalah, saya harap saya tak laju sangat sebenarnya, saya tak nak pun lama-lama, nanti you all akan tidur. Maklumlah suara saya bukan macam Siti Nurhaliza. Okay, so apa tu ODL? Saya percaya semua orang pun dah melalui ODL ni, iaitu Open and Distance Learning. Tak dapat kira pula you all masa COVID tu, you all berada pada sekolah menengah ke sekolah rendah? Sekolah menengah kot Okay, so dia sebenarnya a way of learning remotely without being in regular face-to-face contact. So macam kat sekolah kan, ataupun masa diploma ke, kita belajar menggunakan screen kan, and then it is a flexible education opportunities. Macam ni awak boleh berada di mana-mana sahaja dekat Malaysia ni, dan saya berada di Perlis, so kita masih boleh buat satu session taklimat yang macam ni. Okay, anywhere, anytime and anyhow, bila-bila masa sekalipun. Okay, provided that kita setuju dengan jadual yang ditentukan. Okay, later on bila awak dah daftar dekat, bila you all dah datang di UiTM selepas raya nanti, you all dah tak ada lah, most probably takkan ada dah yang ODL ni, sesi lecture secara ODL, kecuali ada yang akan secara blended learning. Tapi next week bila dah start semester, memang akan ada sesi secara ODS selama 3 minggu. So mesti ada persetujuan di antara pensyarah dan student lah. Bila you all dah daftar khusus, akan ada waktu-waktu dia dah kan, dia dah set kod ni bila. So
itu maknanya waktu yang telah pun ditentukan. Tapi kalau pensyarah tu kata, oh dia ada benda lain dan dia perlukan ganti, so perlulah ada perbincangan di antara pelajar dan pensyarah untuk set apa masa yang sesuai untuk ODL tu. Okay, and then okay, bila sebut pasal ODL, ini adalah sebenarnya bagi saya cabaran nak memastikan pembelajaran secara ODL tu berlangsung dengan berkesan. Sebab bila sepanjang 5 hari awak akan ada banyak sangat sesi ODL, sometimes mata kita penat, telinga kita pun penat, betul tak? So, akan ada masa-masanya, terutamanya mungkin pada pukul 2.30 petang akan ada lecture kan. Dia akan jadi mencabarlah sebab tak larat nak dengar kan, silap-silap you all akan buka and then tidur je. Sedar-sedar dah habis kelas. So that is the most challenging part. Sebab itulah tadi awal-awal saya dah explain pasal Education 5.0 yang meletakkan nilai itu sangat penting di dalam Education 5.0. So you yourself perlu ada rasa tanggungjawab. So this is the time yang telah diallocatekan untuk pembelajaran itu berlaku. So you have to be present during the whole lecture yang telah ditetapkan tu lah. Sebab you patut ada rasa macam ruginya, ada rasa bersalah. Sebab kalau lah you tak dengar betul-betul waktu tu, you akan miss, bayangkan selama 3 minggu sesi pembelajaran tu, sangat rugi Takut bila you all datang lepas saya ada test ke, ada quiz ke. So please make sure that awak tu bermotivasi tinggi lah. Sebab kalau tengok nombor 1 pun self motivation kan, personal drive to achieve, commitment, nampak kat sini, commitment, initiative. Kalau you all tak faham, tak sempat tanya waktu sesi online tu, boleh WhatsApp pensyarah tu, tapi WhatsApp waktu office hour saja 8 hingga 5 saja. So boleh tanya, puan, doktor, tadi saya tak faham lah pasal ni, ataupun you boleh call ke, so voice note ke, cuba tanya apa benda yang you all tak faham tadi tu. And then perlu ada active learning and participation. Okay, boleh type dekat chat, boleh tanya, ni yang saya kata tadi tu perlu ada active participation. Jangan tak apalah, tak faham, lantaklah, seganlah nak tanya, jangan macam tu And then growth mindset, monitor your own learning or progress throughout the 14 weeks of lecture, and then back up all your work assignment. Sebab biasalah bila guna laptop ni kadang-kadang kena virus ke apa ke kan. So ini adalah issues yang adalah bila kita buat sesi pembelajaran secara ODL. Memang even saya sendiri pun kadang bila terlalu banyak dan sangat dengan skrin, saya tak tahulah you all dah generasi yang dah terkini kan. Macam saya ni dah bukanlah tua tapi macam umur dah banyak sikit ni, so dia macam akan penat tengok skrin ni lama-lama. So you all mestilah memberikan komitmen yang tinggi again, please be committed lah. Sebab kalau you all nak dapat 3.5, kena set daripada semester 1 ni dah kena terus pecut dah. Jangan macam tak apalah, tunggu nanti, jangan sebab ingat parents dekat rumah yang memberikan harapan yang tinggi untuk you all berjaya bila you all dapat masuk ke buat degree ni ataupun diploma ni. Okay, so apakah platform yang pensyarah akan guna? Alert lah dengan information yang pensyarah bagi pada first week. Next week ni penting Next week ni lah you all kena dengar betul-betul pensyarah akan explain. Dia akan gunakan sistem apa bila nak mula lecture. Okay, for example ada yang guna YouFuture, ada yang guna Google Classroom, ada yang guna Microsoft Teams. Zoom ni kita tak guna dah kat UiTM, and then kita ada Cisco Webex macam ni, ataupun saya rasa kebanyakannya akan guna Gmeet lah, Google Meet, ataupun Skype pun boleh. Okay, so alert dengan apa kaedah yang pensyarah akan guna
untuk buat sesi pembelajaran sepanjang 3 minggu yang pertama tu. Okay. Alright, and then apakah assessment dia? Minggu pertama, benda-benda yang pensyarah akan explain dekat you all. Alright. So dia akan buat assessment, for example, quiz ke, berapa persen, test berapa persen, ada berapa banyak, 1 test ke, 2 test ke, assignment ada berapa. Okay, and then presentation, lepas tu final exam, nak buat project ke ataupun ada group work ke. So benda ni yang dia akan explain awal-awal. Okay, so take note dah ataupun alert dah dekat mana pensyarah ni bagi info pasal ni. Okay, and then mungkin pada the first 3 weeks tu dia akan buat assessment secara online. So mungkin dia akan guna benda-benda ni lah, YouFuture, Google Form, ataupun Quizzes, ataupun Question Pro, Quizlet, Kahoot, SurveyMonkey dan Microsoft Form. Okay, so ini adalah contoh-contoh online assessment yang boleh dibuat oleh para pensyarah. Okay, so bila cakap pasal online ni, saya dah sentuh sikit tadi sebenarnya. Isu dia adalah meniru lah. Secara mudahnya adalah meniru ataupun plagiarism. Bila pensyarah bagi assignment, so you all copy je seketul-ketul tu masuk dalam report, lepas tu you all submit. Sebenarnya you all macam saya kata tadi, kalau awak buat sendiri barulah awak faham. Okay, you need to do yourself. Jangan type dekat Google, lepas tu dia pun keluar 4-5 pages, lepas tu awak terus copy masuk. Ni saya letak copy paste ni. Wah, lepas tu awak tak baca pun dalam tu apa isi dia. Rupa-rupanya tak menjawab 100% pun kriteria yang pensyarah nak daripada assignment yang dia bagi. So end up your markah pun kurang. So please jangan buat macam tu. Baca, nak ambil daripada orang lain punya penulisan, boleh, tapi you buat citation lah. Tulis Ahmad 2023 contoh. So itu tak dikira sebagai plagiarism. So cumanya janganlah 5 perenggan awak tulis Ahmad 2023. Mentang-mentang saya kata boleh cite, you all cite yang 5 perenggan. Tak boleh lah. So benda ni yang akan memberi kesan juga sebenarnya kepada you all punya markah nanti. Dan sebenarnya ada software yang boleh digunakan untuk detect you all punya sama ada you all meniru ke tak meniru ke. Okay, and then tiru kawan punya pun tak boleh. Jangan tiru kawan punya. Kalau saya dulu, saya markah tu saya bagi 2. Tapi memang tak patut langsung untuk you all tiru kawan punya sebiji-sebiji, langsung tak ubah. Discuss boleh, tapi do on your own. Barulah awak boleh dapat ilmu tu sebenarnya. And then using a technological communication tools. Ni macam saya kata tadi, ChatGPT. Type saja. Last semester memang ada student tu, saya jadi pemeriksa. Sebenarnya boleh detect dia tiru, dia guna ChatGPT. Daripada bahasa pun boleh tahu dah. Sama ada dia guna ChatGPT ataupun dia dapat daripada Google. Memang tahu dah. So saya tanya, awak guna ChatGPT, dan mujur lah dia mengaku. Dia kata betul dia guna ChatGPT. So memang habislah. Sebab tak memenuhi kriteria pun. Memang markah pun rendah. And then guna online search. Ini saya kata Google. Lepas tu, ni pun ada posting answers to assessment questions online. Pernah dapat tangkap test cara online. Dia type somewhere, okay. Lepas tu, lecturer tu dapat tangkap dan dia sempat screenshot. Saya tak tahulah macam mana, tapi exactly the same soalan tu, dan dia dapat detect lah student tu meniru secara online. And then ni lagi best discuss answers with your peers. Okay, waktu test duduk sebelah-sebelah. Apa dia sambil tarik jawapan. Ini pun sangatlah tidak beretika. So tolonglah jadi seorang pelajar yang beretika dan mempunyai nilai yang baik untuk you all jadi seorang insan yang lebih cemerlang bila you all dah grad nanti. InsyaAllah. Okay.
So saya nak tunjukkan video ni So layan dulu. Alright. So perasan tak ada berapa ciri-ciri to be a successful student. Boleh type dekat apa tu ruangan chat Dan you have to be positive, you have to cooperate with each other sebab ada juga ada aduan daripada beberapa pelajar yang datang jumpa saya, dia kata saya tak boleh lah buat kerja grup dengan dia ni. Maksud saya tak boleh lah buat kerja grup dengan dia ni. Dekat universiti ni adalah tempat untuk you develop untuk bekerja dengan orang. You need to work in a team. Sebab apa? Sebab bila keluar nanti you akan kerja, you bukan hanya kerja seorang-seorang, tak. So the skill tu sebenarnya kita cuba terapkan dekat universiti supaya awak dah biasa kerja dengan orang. Kalau dalam grup yang kecil pun, saya tak boleh lah, saya tak nak grup dengan dia ni. Sebab dia orang ni tak suka saya. Is it true that dia orang tak suka awak ataupun awak yang bermasalah dalam dalam grup tu. So itulah saya kata nilai tu penting jangan terlalu macam introvert sangat ataupun tak nak campur dengan orang, tak boleh. Cubalah untuk membina teamwork dan membina leadership semasa awak berada di universiti. Masa ODL ni mungkin pensyarah nanti akan bagi dah awak kena buat assignment ni in a group, mungkin nak present lepas raya ke contoh. So you have to communicate with the groups yang dah ditentukan tu. Itulah adalah skill untuk teamwork. So dan banyak lagi lah sebenarnya. Right? So be ready to change. When the wind of change blows, some people build walls, others build windmills. Nampak? Angin datang, janganlah kita tak nak. Nak elak angin tu. Ni konon-konon bahasa mudanya, tapi
dah tahu dah ada angin, kita buatlah kincir angin untuk gunakan dia. Okay. So fikir-fikirkan this is a Chinese proverb. Alright. So next section adalah berkaitan dengan adab. Saya rasa nak habis dah ni. Ada berapa slide lagi. Alright. So pembudayaan model ADAB di dalam pelaksanaan ODL ataupun Education 5.0 ni di UiTM adalah melibatkan 3 benda sebenarnya, 3 teras, iaitu hubungan kita dengan Tuhan, spiritual, hubungan dengan manusia, sosial dan hubungan dengan persekitaran. Okay. So kita nak terapkan 3 elemen di dalam konsep ADAB, Education 5.0. Dengan itu, bila ada 3 teras ni, you will act dengan betul dan lengkap. Kita hargai persekitaran. At the same time, kita tahu tugas kita sebagai manusia dekat muka bumi ni. Dan hubungan kita sesama manusia pun baik. Jangan macam saya kata tadi, tak nak, tolonglah, saya tak nak, saya tak suka dia ni. Saya tak suka dia ni. Dengan grup ni pun tak boleh, dengan grup ni pun tak boleh. Dengan family pun bermasalah. Itu lagi dahsyat lah. And then, kita nak hasilkan ilmuwan yang dapat memupuk rasa rendah diri dalam mencari ilmu sepanjang you all berada di universiti ataupun di mana-mana saja you all berada sebenarnya. Ini adalah konsep yang sangat penting di dalam ADAB. Okey, apakah adab pelajar terhadap pensyarah? Ini daripada Pekerjaan Akademik bilangan 13 2021. UiTM keluarkan satu panduan ni lah. Sebenarnya you as a student dari zaman sekolah, masuk sekolah menengah pun dah selalulah diterangkan ataupun diingatkan berkaitan dengan adab kan. So ini saya cuma nak highlight balik je, nak remind balik lah adab you all bila bila berada di universiti. Sebenarnya kat mana-mana pun kena ada adab, betul tak? Okay. Adab dengan keluarga, adab dengan ibu bapa, tu lagi penting. Okey, adab dengan pensyarah nombor 1. You all kena buat apa? Hormatlah pensyarah melalui tutur kata dan perilaku yang baik. Tu janganlah macam tu kan, tak nak. Jangan cakap macam tu. Address dia dengan betul, puan, encik, kalau doktor, kalau prof, macam tu. Ataupun yang kedua ni, dia kata menepati masa dan menghormati masa pensyarah. Ni yang saya nak kata tadi, you all nak mesej pensyarah kan? Okey, apakah adab nak mesej pensyarah? Sebab ini saya pengalaman saya sendiri student selalu doktor, saya nak drop kursus ni. Awak rasa betul tak adab tu? Sedangkan saya tak tahu pun awak tu siapa. Maklumlah student kan ramai, kadang ada 100 orang, kadang ada 70 orang. Kalau ada 10 orang pun saya tak dapat ingat nombor phone dia tau. Sebab pensyarah takkanlah nak save all 100 numbers. Bayangkan tu kalau 1 sem. Kalau 2 sem, penuh dia punya phone book kan. Okay. So, kenalkan nama, bagi salam. Assalamualaikum. Ataupun kalau non-Muslim, selamat pagi, selamat sejahtera ke. Doktor, saya nama apa, daripada grup apa. Saya nak tanya pasal kursus BA apa-apa, SR apa. Saya tak faham ni ke, ataupun saya ada masalah pendaftaran kursus ke. So, bagi tahu nama you all dulu pertama sekali. Okay. Barulah dia kata, student ni ada masalah ni, student ni daripada kod mana. Sebab seorang pensyarah, dia bukan ajar satu kod je, dia akan ada beberapa kod yang dia ajar. So, belajarlah buatlah, ataupun you boleh sekarang kan WhatsApp boleh send message kepada diri sendiri, buat satu macam format untuk nak message pensyarah. Assalamualaikum, selamat pagi, saya nama apa, nak tanya pasal apa. Itu pun dah cukup bagus dah. Alright. And then bila nak message pun, tolonglah jangan message pukul 12 malam, 2 pagi, 3 pagi mentang lah esok tu nak periksa. Ataupun esok tu ada test, pukul 3 pagi dia mesej, doktor tajuk ni masuk tak? Puan, tajuk ni kena baca tak? Masalah juga tu kan. So, respect masa pensyarah dan pensyarah pun respect masa you all. So,
di luar waktu office, tak perlu dah nak message ke apa ke, sebab awak pun ada masa untuk diri awak, pensyarah pun ada masa untuk diri dia dan family dia kan. Okay, and then menghormati ruang kerja pensyarah. Maksudnya janganlah time-time dia nak pergi tandas, oh doktor saya nak tanya ni, awak nampak dia keluar nak pergi tandas, janganlah. So pergi ke office dia, tanya, doktor, Assalamualaikum doktor, nama saya Ali bin Ahmad daripada kumpulan apa, nak jumpa pada jam sekian-sekian dekat office boleh? Okay. Kalau boleh datang, bawa kawan ke, so kalau mungkin pensyarah tu laki, awak perempuan, awak segan kan, so bawa lah kawan. So itu adalah contoh. And then lagi awak kena committed dan tekun dalam pembelajaran, pergi kelas, masuk kelas. Ni memang masa online ni, kalau dia kata, pensyarah kata okay please semua orang buka kamera, buka lah, ataupun waktu test lah selalunya dia akan minta kan. Ataupun kalau dia tanya, ada soalan ke, faham tak konsep ni, list, boleh senaraikan ni, bagi respon. Dalam kelas pun sama, jangan masuk kelas. Ada student yang masuk kelas, you all boleh nampak muka saya kan, dia masuk kelas dan dia duduk tegak macam ni je. Pen pun tak bawa, kertas apa pun tak bawa. Memanglah sekarang ada nota dekat handphone pun boleh buka kan, tapi datang dan duduk macam ni. Lepas tu ada yang siap tidur, itu lagi melampau lah. Okay, and then berterima kasih kepada pensyarah, mengutamakan pensyarah dalam pelajaran agar memperoleh keberkatan dalam ilmu dan kehidupannya. Sebenarnya untuk orang bukan non-Muslim pun konsep yang sama juga. Kena ada berkat. Terutamanya kalau yang meniru tu saya tak tahulah. Bila bayangkan awak habiskan 5 semester, 6 semester di UiTM dan awak pergi exam, setiap sem pun meniru dan mungkin awak tak pernah ditangkap, tapi awak rasa berkat tak ilmu yang awak belajar tu, dan awak kerja nanti dengan hasil yang awak tiru. Bayangkan rezeki ataupun duit yang gaji yang awak dapat, awak bagi pula dekat anak-anak. Awak bayangkan betapa implikasi tu sangat besar. Dah jadi darah daging dalam anak-anak pula. So ini tolonglah jagalah isu berkat ni, tolonglah bagi perhatian yang sangat, maknanya kita mesti bertanggungjawab lah dalam apa yang kita buat. Ke akhirat nanti benda ni akan ditunjukkan balik. Baru tahu, oh rupanya aku dulu sebab meniru, sebab tu susah nak dapat kerja. Contoh macam tu lah. Itu tak berkat lah tu. Okay, and then menyatakan perbezaan pendapat secara matang, berhemah dan bijaksana dalam kelas, sabar dan dengan sifat dan ketegasan pensyarah. Jangan, pensyarah tu mungkin dia bagi teguran sikit, terus awak pun nak viralkan dekat FB, viralkan dekat TikTok. So tak puas hati. Kalau boleh jumpa dulu, doktor tadi kenapa ya, saya ada buat salah apa, jumpa dulu, tanya dulu kenapa jadi macam tu kan. Okay. And then jaga kebersihan dan kekemasan diri depan pensyarah. Ada yang datang kelas siap piercing lagi, merata-rata pula. Tolonglah, janganlah maksud saya you punya appearance tu as a university student, jagalah sebaiknya. Janganlah datang kelas dengan rambut pun ala-ala mohawk ke apa ke. Jangan. Jaga kekemasan diri. And then tak segan bertanya dan tak menyampuk tanpa izin. Pensyarah tengah cakap la panjang tu, tiba-tiba doktor menyampuk tak tentu pasal. So inilah contoh 10, sebenarnya banyak lagi kan. Tolong jadi pelajar yang beradab dengan pensyarah. Okay, and then ADAB ni stands for apa? A is analyze, D is design, A access, B built-in belief. Sebenarnya ini adalah analyze, design, assess and built-in belief ini yang membawa kepada ADAB. Analyze ni awak tahulah kenapa awak masuk program tu, dan program tu nak hasilkan awak orang yang macam mana. Masuk SR mestilah keluar nak jadi bidang sports. Bukannya masuk SR tapi keluar nak jadi dia punya mungkin bidang kimia ke tiba-tiba.
So maksudnya awak masuk SR dalam pembelajaran pun akan belajar SR. Okay, and then design connectedness to knowledge dan semua ni lah. Ini adalah, saya pun tak nak huraikan lebih panjang, dah ambil masa lama juga. Okay, and then next adalah instigating learning knowledge is that which benefits, not that which is memorized. Okay. Patah balik kepada awal-awal tadi saya sebut pasal kolbu. So ilmu itu adalah yang kita boleh hayati dan kita boleh manfaatkan dan kita boleh aplikasi selepas itu. Bukannya satu benda yang awak hafal, okay, it remains dalam kepala you je. Lepas tu you tak guna. Awak belajar untuk menjadi seorang yang bernilai dan beretika. So selepas ini awak keluar pun menjadi seorang yang lebih bernilai dan juga beretika. Okey, ini daripada kata-kata Imam Syafi'i. Okey, ada apa slide dia? Habis aku. Ini saya dah sebut tadi. So, shifting the role of the student. Sekarang ni student as partners di dalam proses pembelajaran di universiti sekarang ni based on outcome based education, you as partners and collaborators. Sometimes mungkin pensyarah tu kata, oh this is a teoris yang dia ada explain apa-apa isu ke ataupun apa-apa tajuk. Mungkin awak ada jumpa, awak ada terbaca dalam satu buku ni ataupun dalam satu web ini yang web yang betul bukannya awak dengar kat TikTok lepas tu awak ni tak daripada sumber yang betul. Okey, doktor saya ada baca pasal ni lah. So dia berlakulah proses pembelajaran yang saya kata collaborators sebagai partners tu. Okay, bukan semata-mata pensyarah je bagi tu yang kata spoon feed tu, kita suap. Lepas tu awak tak tahu pun at the end bila interview pernah interviewer tu tanya satu-satu isu lah. Orang kata tak tahu pula, saya tak pernah belajar. Tu masalah lah nanti kan. So you as a partners dalam proses pembelajaran. Okay, and then technology is nothing. What's important is that you have faith in people, that they are basically good and smart. And if you give them tools, they'll do wonderful things with them. Okay. So you yang menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin, barulah kita boleh hidup dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Kita gunakan teknologi sebaik mungkin dengan ambil kira persekitaran, dengan ambil kira sosial tadi tu, dengan you as orang yang sangat beretika, barulah kita boleh hidup dengan sejahtera. So, and then nak beres sikit lagi. Okay. So, apakah adab pelajar dalam menuntut ilmu? So, yang pertama sekali, kita mestilah tuntut ilmu kerana Allah, kerana Tuhan. And then, bersihkan diri daripada sifat-sifat tercela dan kerendahan budi. Mestilah rasa ada cinta pada ilmu, nak belajar. Pergi kelas nak belajar, jangan menyampahnya, ini nak pergi kelas. Malasnya lah. Okay. Akan ada hari-hari yang kita akan rasa penat, tapi sebab itulah kena ada persekitaran yang bagus, nak ada kawan-kawan yang betul, kawan-kawan yang sama-sama nak pergi kelas. Jangan awak dah lah tak berapa nak rajin dah kan. Pergi pilih kawan pula yang sama tak rajin macam awak, memang habislah. Nanti boleh tahu dah, satu geng rumah sewa tu, geng tu memang takkan datang kelas sebenarnya. Ini terjadi saya tahu sebab student saya macam tu. So perlu ada persekitaran yang bagus, kawan-kawan yang sama-sama bersemangat nak belajar. And then kekal fokus, janganlah. Tapi bagus juga kat UiTM Perlis ni. Sebab kat sini tak adalah macam you all nak pergi beryoya-yoya sangat. So bila datang kat sini, you all betul-betul boleh fokus dalam you punya study. And then bahagikan masa sebaik mungkin untuk belajar. Menghindari kemalasan. Saya kata tak berapa nak rajin tadi tu. And then janganlah ada rasa sombong, dengki, pentingkan diri. Ini pun masalah juga. Kena ada rasa yang, kalau tengok kat video tadi dia kata kena ada cooperate kan. Kena you have to cooperate with each others. Sebab banyak kerja-kerja dalam group yang you all kena buat. So kenalah ada
apa tu, jangan ada rasa sombong dengki, aku je seorang betul, jangan macam tu And then praktikkan tingkah laku yang baik. Okey. Satu lagi, nak habis dah. Sikit lagi. Okey. So apakah tu roles of the student lagi? Yang pertamanya, bila you all masuk kelas, first class tu nanti boleh tanyalah dekat pensyarah tu, okey, kita punya program outcome apa, kita punya program educational objective apa, sebab apa saya letak dekat sini, sebab from time to time akan ada audit daripada contoh MQA. Dia akan tanya student juga tau. Okay, dia akan panggil student, lepas tu dia akan tanya, awak tahu tak apa PEO, Program Educational Objective untuk program awak ni? Okay, tahu tak apa punya awak punya program outcome? Program outcome ni nanti boleh tanya pensyarah ke, okay, ada berapa? Ada PEO ada berapa? Outcome dia ada berapa? Dia ada 11. Okay, dalam 11 tu, yang nombor satu adalah dari segi ilmu knowledge. Yang kedua, practical skill contoh. Maksudnya kalau ada SR, so dia kena adalah practical yang dia boleh buat dalam sport. Ataupun kalau kimia, lab, dia punya cara dia handle alat. Okay. And then PEO ni adalah apakah objektif program awak tu. SR 243, BA, AS 113 contoh, AS 256. Program tu nak hasilkan apa? Nak hasilkan teknologis. Macam yang saya kata awal-awal tadi kan, nak lahirkan seorang engineer, nak lahirkan seorang businessman. Itu adalah program objektif. Okay. And then, course outcome pula, you all kena tahu juga. Sebab bila you all ambil sesuatu kursus, contoh LCC, Code English contoh. Okay, English tu, apakah dia punya outcome dia? Nak train you punya communication skill ke, nak train you punya listening skill ke, dia dah mention dah dekat situ So yang ni pun you all kena tahu. Kalau audit ni, student kena tanya ni tau. Okay, and then please be proactive in the learning process. Lepas tu dan lain-lain tu lah. Ni yang lain ni, yang last sekali dekat bawah ni, nanti throughout the whole semester tu pensyarah akan remind lah, okay, minggu pertama, minggu kedua, awak kena isi entrance survey. Silalah isi entrance survey dekat dalam YouFuture. Dekat hujung semester pula isilah exit survey, isi SUFO, penilaian terhadap pensyarah. So semua tu masih adalah di antara tanggungjawab you as a student, sebab feedback yang you bagi tu dalam exit survey, entrance survey, SUFO tu, semua tu akan diguna balik data-data tu pensyarah nak buat proses penambahbaikan. So kita tengoklah, khusus ni assessment dia tak sesuai. So nanti kita akan ubah untuk nak pastikan education yang diberikan kepada pelajar tu berkualiti. Taklah berada pada tahap tu je, forever dia macam tu, tak. So kita selalu buat proses penambahbaikan untuk improvekan the quality, increasekan the quality ataupun maintain the quality dekat pendidikan dekat UiTM. Okay, so let's start the journey. Stay positive, stay focused, stay strong, take care, and stay safe jugalah. Ini masa zaman COVID. Alright. So itu sahaja taklimat daripada saya. Kalau ada soalan boleh type dekat ruangan chat. Terima kasih kerana mendengar. Harap tak ada yang pejam mata, masih berada di sini. Okay. So apalah. Sekejap. Saya nak Okay, Cik Iqbal mana? Selepas ni ada sesi apa you all? Selepas ni pukul dalam pukul 10 pagi lah. Video kan? Yang tu daripada YouTube lah. Tak apa. Okay, saya ada baca ni. SR 243, BA 272, SR 113, CDCS 110. Ini pun dah dapat akreditasi daripada MBOT Alhamdulillah. So jangan risau. You punya program diiktiraf oleh Malaysian Board of Technology. Pernah dengar tak MBOT?
Okey, CDCS 240, minggu depan akan ada audit. So ada pelajar yang akan dipanggil untuk ditanya. CDCS 240 ramai. Betul. Kenalkan diri dengan dan kumpulan. Ya, betul. Alright. Alhamdulillah masih bernyawa. Okey, tak ada soalan So saya ucapkan selamat maju jaya dan jadilah pelajar yang beretika sepanjang pembelajaran dan sebenarnya sepanjang hayat lah yang jadi orang yang beretika dan all the best. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita jumpa lagi di slot akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok YouTube lah lepas ni. Okay.